Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, kita nak bincang bab jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Allah SWT berfirman, Ya ayyuhallazina amanu la taqaddimu baina yadillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un 'alim. Wahai orang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha tahu. Surah Al-Hujurat, surah ke-49 ayat 1. Allah memulakan ayat di atas dengan seruan, wahai orang beriman. Apabila Allah memulakan mana-mana ayat dengan seruan ini, antara lain mengandungi erti, apa yang bakal menyusuli dalam ayat tersebut memiliki tuntutan yang menjadi pengukur kepada kadar keimanan seseorang Muslim. Orang yang tinggi imannya akan segera menyahut seruan dan bersungguh memenuhi tuntutan ayat. Sementara orang yang rendah imannya akan berlengah-lengah menyahut seruan. Bahkan mungkin langsung tidak mengendahkannya. Adapun tuntutan ayat, mungkin ia diremehkan, dilanggar atau diselisih. Kadar iman seorang Muslim boleh naik dan turun. Seorang Muslim yang menyedari imannya dalam kadar yang rendah lalu ingin meningkatkannya, hendaklah dia memberikan perhatian kepada ayat-ayat yang dimulakan dengan seruan Ya ayyuhallazina amanu ini, lalu segera menyahutnya dan bersungguh mengamalkannya, nescaya dia akan merasai peningkatan dan manisnya iman. Dalam ayat pertama surah Al-Hujurat di atas, Allah SWT melarang orang beriman daripada mendahului Allah dan Rasulnya. Maksud mendahului ialah memandai-mandai atau terus-menerus mengeluarkan suatu hukum atau pendapat agama sebelum merujuknya kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Boleh jadi Allah dan Rasulnya telah menetapkan hukum yang berlainan. Boleh jadi Allah dan Rasulnya tidak menyatakan apa-apa lalu dia mengeluarkan pendapat tersendiri. Larangan mendahului Allah dan Rasulnya terbahagi pada dua kategori. Pertama, ialah apa yang merupakan hak Allah semata-mata, yakni akidah dan ibadah. Maka semua keyakinan amalan hendaklah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tidak boleh mendahului Allah dan Rasulnya dengan mencipta perkara-perkara akidah tersendiri maupun menafikan perkara-perkara akidah yang sedia sabit dalam Al-Quran dan Sunnah dengan kaedah akal, kaedah mantik. Demikian juga tidak boleh mendahului Allah dan Rasulnya dengan mencipta ibadah-ibadah tersendiri maupun menafikan ibadah-ibadah yang sedia sabit dalam Al-Quran dan Sunnah. Kedua, ialah apa yang merupakan urusan agama sesama manusia seperti berjual beli, perniagaan, pinjaman, nikah, rujuk, cerai, hukuman ta'zir dan lain. Maka hendaklah merujuk pada Al-Quran dan Sunnah sebelum mengeluarkan apa-apa hukum dan pendapat. Jika tidak dipunyai dalam Al-Quran dan Sunnah, maka bolehlah berijtihad dengan menggunakan sumber-sumber dalil yang lain yang umum seperti qiyas, ijma', pendapat sahabat Nabi, uruf, sadar zara'i, istihsan, istihab, masalah mursalah dan lain-lainnya. Sebelum rujuk, kita usul fiqah bagi mengetahui lebih lanjut tentang maksud perbezaan pendapat para ahli usul dan syarat-syarat pengamalan sumber-sumber dalil ini. Boleh juga Google bagi mengetahui secara umum maksud sumber-sumber dalil ini. Boleh juga menggunakan kias dalam perkara-perkara baru yang membantu ibadah, asalkan bukan untuk mencipta ibadah yang baru. Contoh, menggunakan kertas tisu yang bersih untuk istijmar dengan mengkiaskannya kepada penggunaan batu yang bersih. Istijmar ialah membersihkan najis dengan menggunakan bahan yang keras dan bersih. Lebih lanjut, sila rujuk buku saya, buku Nina Hafiz Firdaus. Anda bertanya, Kapten menjawab soal jawab agama tentang ibu bapaan dan anak-anak di Al-Hafiz, www.hafizfirdaus.com. Jadi contohnya menggunakan kertas tisu yang bersih untuk istijmar dengan mengkiaskannya pada penggunaan batu yang bersih. Dan solat di atas kerusi kenderaan moden, kereta, bas, tren, kapal terbang apabila tidak dapat solat seperti biasa, dengan mengkiaskannya kepada tindakan Rasulullah SAW solat di atas unta. Lebih lanjut, sila rujuk buku Dr. Kapten Firdaus ni, Hafiz Firdaus, dan panduan ibadah dan musafir penerbangan di www.hafizfirdaus.com. Kertas tisu dan kerusi kenderaan moden bukanlah ibadah, tapi perkara baru yang membantu ibadah. Adapun kaitan ayat pertama surah Al-Hujurat,
dengan ibadat bid'ah, maka ia merupakan ayat yang secara jelas melarang bid'ah. Jadi kerana apabila seorang Muslim mencipta bid'ah, baik dalam akidah, ibadah, hukum maupun fiqh hati, dia sebenarnya telah mendahului Allah dan Rasulnya. Sebagai contoh, apabila seorang mencipta amalan majlis tahlil pada malam pertama, ketiga, ketujuh, ke-40 dan setiap ulang tahun selepas kematian, maka dia telah mendahului Allah dan Rasulnya. Ini kerana Allah dan Rasulullah tidak pernah menetapkan maupun menganjurkan apa-apa amalan pada sekian-sekian malam selepas kematian. Demikian juga bagi orang yang mencipta amalan membaca surah Yasin sebanyak 3 kali pada malam nisfu Syaban dengan bacaan doa sekian-sekian setelah setiap bacaan, maka dia telah mendahului Allah dan Rasulnya. Sebab Allah dan Rasulnya tidak pernah mensyariatkan apa-apa amalan khusus pada malam nisfu Syaban. Contoh ketiga, apabila seorang itu melarang daripada makan daging merah atas sebab ingin bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah, maka dia telah melakukan satu bid'ah. Karenanya daging merah seperti lembu dan kambing akan mengeraskan hati, sehingga menjauhkan seorang daripada mengasihi Allah. Ini adalah pendapat yang mendahului Allah dan Rasulnya, kerana Allah dan Rasulnya tidak pernah menyatakan demikian. Bahkan Rasulullah sendiri akan makan daging jika ia dihidang kepada baginda. Jika seorang itu menjauhi daging merah atas nasihat doktor, maka ia termasuk dalam ajaran agama untuk menjaga hak tubuh badannya. Ini berdasarkan hadis berikut daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah SAW pernah bertanya kepadaku, "Ya Abdullah, alam akhbar annaka tasumun nahar wa tuqumul lail?" Wahai Abdullah, apakah benar khabar bahawa kamu berpuasa pada setiap hari dan bangun solat sepanjang malam, betulkah? Faqultu bala ya Rasulullah. Aku menjawab, betul wahai Rasulullah. Qala fala taf'al, sum wa aftir wa qum wa nam. Fa inna li jasadika 'alaika haqqan wa inna li 'ainika 'alaika haqqan wa inna li zawjika 'alaika haqqan wa inna li zawjika 'alaika haqqan. Rasulullah SAW bersabda, janganlah berbuat seperti itu, berpuasalah dan berbukalah. Bangunlah untuk solat dan tidurlah. Ini kerana sungguhnya bagi tubuh kamu ada haknya ke atas kamu. Maka makan dan minumlah. Sungguhnya bagi mata kamu ada haknya ke atas kamu. Maka tidurlah. Sungguhnya bagi isteri kamu ada haknya ke atas kamu. Maka bermain-mainlah bersama-samanya. Dan sungguhnya bagi tetamu kamu ada haknya ke atas kamu. Maka layanilah mereka. Ada tinggal senang. Jarun. Hadis sahih sebagaimana daripada hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dalam sahihnya, hadis nombor 1839, 1975, kitab As-Shaum, bab hak badan dalam berpuasa. Sabda Rasulullah, sungguhnya bagi tubuh kamu ada haknya ke atas kamu adalah umum, tanpa terhad pada berpuasa saja. Maka apabila seorang itu menjaga gizi pemakanannya, menjaga berat badannya, menjaga bentuk badannya, menjaga kebersihan badannya, bersenam dan berehat, serta menjauhi apa-apa yang mudaratkan seperti rokok dan vape, dia telah memenuhi hak tubuhnya. Iaitu memenuhi hak tubuh adalah salah satu anjuran agama, sehingga siapa yang berusaha memenuhi hak tersebut dengan sebaik-baiknya, ia akan menjadi satu ibadah baginya yang bakal menjana pahala daripada Allah. Dari segi itulah, bukan dari segi itikad khusus yang berdaulat dalam untuk kesihatan itu dalil umum. Bukti kuat bahawa mereka yang menciptai bid'ah telah mendahului Allah dan Rasulnya. Apabila ditanya, apakah dalil amalan kamu itu? Barulah mereka mencari-cari ayat Quran dan hadis Rasulullah untuk disesuaikan dengan keyakinan dan amalan baru itu. Jika tidak ada, mereka akan cuba memaksa tafsiran ayat dan hadis agar selari dengan keyakinan dan amalan bid'ah mereka itu. Selain itu, ayat pertama surah Al-Hujurat ini menjadi hujah ke atas para pencinta bid'ah yang lazim memberikan alasan, Ya Nabi tidak buat. Tetapi Nabi tidak kata jangan buat. Dijawab kepada para pencipta bid'ah bahawa jika kalian mengetahui Nabi tidak buat, namun kalian tetap buat, berarti kalian telah mendahului Nabi. Ini jelaslah dilarang oleh ayat pertama surah Al-Hujurat. Ayat pertama surah Al-Hujurat itu ini dimulai dengan seruan, wahai orang-orang beriman, menunjukkan bahawa larangan jangan mendahului Allah dan Rasulnya adalah pengukur kepada kadar iman seorang Muslim. Seorang Muslim yang tinggi imannya akan menjauhi segala bentuk pendahuluan ke atas Allah dan Rasulnya dengan menjauhi segala bentuk bid'ah, baik yang kecil maupun yang besar, baik yang jelas maupun yang sama-sama. Tak jelas bid'ah akidah pun dia elok dulu dah, yang amalkan sunnah dulu dah.
Adapun Muslim yang rendah imannya, dia akan meremehkan larangan ini. Dia tak berasa takut, tak berasa Nabi marah. Dengan tetap mendahului Allah dan Rasulnya melalui penciptaan dan pengamalan sekian-sekian bid'ah. Walaupun bid'ah khilaf pun dia rasa relax. Dia tidak rasa bersalah. Dia tidak rasa takut Allah marah, Allah tak suka. Relax saja, dia suka buat bid'ah, mengikut hawa nafsunya berbanding apa yang Allah dan Rasulnya suruh. Terhadap peremehan dan pelanggaran inilah Allah mengingatkan dengan firman, bertakwalah pada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Seolah bermaksud, wahai orang yang tetap mendahului Allah dan Rasulnya, bertakwalah pada Allah dengan mematuhi larangannya. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui akan perbuatan kamu yang melanggar larangannya itu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.